Hey Google, switch on computer 01. Hey Google, change its color to red. Nak buat macam tu? Teruskan menonton. Baiklah, sebelum kita pergi lebih mendalam kan, bila anda nak pasang RGB strip, ada 3 komponen penting yang perlu anda pertimbangkan. Saya pergi kepada komponen yang pertama, iaitu RGB strip ni lah. Yang saya dapatkan ni daripada dalam talian lah. Saya dapatkan daripada Shopee, ship daripada luar negara sebab murah sikit. Yang ni, set ini didatangkan dalam panjang 5 meter. Okey, dekat sinilah RGB strip ni beza dengan yang lain. Saya buka sikit. Bila anda tengok dia punya dekat jalur LED chip ni kan, anda perasan dia punya chip dia tak sama tau. Ada 2 jenis. Satu yang jenis putih, satu yang jenis kuning ni. Apa beza dia? Salah satu chip LED pada strip ni, dia mampu hasilkan warna red, green dan blue lah. Itu yang biasa yang anda temui pada kebanyakan RGB strip. Tapi dia juga ada satu LED chip yang hanya mampu hasilkan warna putih saja. Sebab tu saya katakan kalau anda nak gunakan RGB strip untuk mencahayakan ruang kediaman anda patut pilih yang ni. Sebab dia mampu hasilkan warna putih yang lebih semula jadi. Kalau anda beli RGB yang murah, bila nak hasilkan warna putih, dia akan nyalakan ke semua RGB. Jadi dia akan campurkan warna red, green dengan blue. Dan hasil dia tak semula jadi langsung. Macam sintetik sangat. Kalau anda nak cari RGB strip jenis ni, kata kunci yang anda perlu gunakan ialah RGBW. Sebab dia ada 4 jenis warna yang dia boleh hasilkan. Dekat abjad W tu pun ada 3 jenis tau. Macam anda nak beli lampu biasalah, lampu yang skru E27 punya kaki tu. So ada 3 jenis warna putih lah yang anda boleh pilih. Yang pertama, kalau anda suka yang lebih suam, anda boleh ambil warm white, ataupun white, ataupun cool white kalau nak yang putih yang ke arah kebiruan sikit. Kemudian bila anda dah tahu panjang dia, kemudian anda juga tahu dia punya berapa bilangan LED per meter. Tadi saya kata dia 5 meter. Dia punya penjual kata dalam setiap meter ada 60 chip. Daripada 60 chip tu, anda juga boleh tahu berapa banyak voltan yang diperlukan. Menurut penjual, disebabkan saya beli ni yang jenama generik yang tak terkenal, penjual tu dia kata perlukan voltan sekitar 12 volt. Okay, biasanya kalau anda beli yang lebih yang ada jenama, dia ada tulis lah dekat atas strip ni berapa banyak voltan diperlukan. Tapi disebabkan ia jenama generik, tak adalah. Jadi saya refer pada penjual. Okey, lagi satu beza yang saya nak tunjukkan kepada anda LED ni, sebab dia ada 4 jenis lampu. Dia punya penyambungannya pun lain. Biasa anda jumpa 4 pin kan, yang ni dia 5 pin. 1 pin untuk putih dan 3 pin untuk RGB dan satu lagi untuk neutral lah, untuk lengkapkan litar macam pendawaian kat rumah. Okey, yang tu penting, 12 volt dengan 5 pin. Kemudian komponen yang kedua, dia punya pengawal lah, LED controller. Macam biasa anda kena dapatkan yang 5 pin. Macam saya cakap tadi, dia ada untuk white, untuk R, untuk G, untuk B, dan yang terakhir adalah untuk neutral. So dia punya ini akan sambung ke sini. Lepas tu, controller ada macam-macam jenis. Yang saya dapatkan ni adalah yang ada sambungan Wi-Fi. Selain pada sambungan Wi-Fi, dia juga boleh terima arahan menggunakan remote lah. Yang ni penerima isyarat inframerah. Kemudian ada lagi jenis yang ada mikrofon untuk dia detect suara anda. Lepas tu dia nyalakan LED. Dan lagi satu jenis Bluetooth lah, iaitu anda boleh kawal menggunakan telefon. Tapi masalahnya, kalau anda berada di luar kawasan, anda tak boleh nak kawal anda punya LED berbanding dengan Wi-Fi ni. Anda boleh kawalnya di mana-mana saja atas permukaan bumi ni, asalkan ada internet. Daripada LED strip pergi ke controller, dan last sekali, yang akan membukakan kuasa ialah power supply lah. Yang kita tahu dia perlukan 12 volt tenaga. So power supply saya ni memang membekalkan 12 volt. Tapi berapakah arusnya? Macam biasa saya tak tahu dia punya arus untuk ni. Jadi saya refer kepada penjual. Penjual kata 3 ampere. Jadi saya pun belilah yang 3 ampere. Lepas tu anda kena pertimbangkan dia punya kepala ni lah. Kepala UK ke, kepala Europe ataupun kepala China. Okay, bila dah semua cukup komponen, jom kita mula sambungkan dia punya sistem ni. Okey, dah cerita pasal komponen, sekarang saya nak demonstrasikan kepada anda macam mana nak pasang LED strip ni. Senang je nak pasang dia. First, anda ambil controller dia dan sambungkan pin dia mengikut warna dia. Kat sini dia ada tanda tau, RGBW dengan anak panah merah ni. Anak panah merah ni adalah untuk neutral. Neutral pada kabel LED strip ni adalah warna hitam. Jadi anda alignkan ikut dia punya warna dan tolak saja masuk. Dah selesai. Sekarang daripada controller ke power supply, sambung je macam ni.
Tak susah mana pun. Dan kita buka lah dia punya kabel, panjangkan dan kita cari power supply. Semua kuasa saya dah bawa. Okey. Masukkan. Okey, power nyala. Okey, bila anda turn on, anda akan nampak lampu ni berkelip-kelip lah. Sebab apa? Sebab inilah cara anda nak reset LED controller ni. Macam mana nak reset? Anda boleh, bila anda pasang, anda tutup kuasa, kira 2 saat, buka. Lepas tu 2 saat, tutup. 2 saat, buka. Buat sebanyak 3 kali dan dia akan kelip-kelip macam ni lah untuk reset controller. Sebab dekat controller ni tak ada butang apa-apa. So nak reset dia macam ni lah. Bila dah reset, dia berkelip-kelip macam ni, sekarang kita kena sambungkan kepada telefon. Sebab dia gunakan sambungan Wi-Fi. So keluarkan telefon. Ini saya gunakan Realme 8 Pro. Saya install satu app, nama dia Magic Home Pro. Saya akan keluarkan kat sini lah link dia. Untuk iOS saya tak pasti ada. Tapi untuk Android ada lah. Magic Home. Okey, Magic Home, anda tambah device. Sebelum tu anda kena buat account Magic Home ni. Sekejap je, ikut saja dia punya arahan atas paparan. Okey, sekarang dah scan, dia dah jumpa LED strip tu. Macam ni lupa dia. Okey, tekan saja. Dia connect. Bila dia connect, dia akan sambungkan controller ni kepada Wi-Fi. Sekarang dia dah berhenti berkelip lah, kejap lagi. Dia akan berhenti berkelip. Okey, sedang menyambungkan LED controller kepada Wi-Fi. Nampak? Dah habis berkelip. Okey, dah bagi nama nickname kat LED strip ni. Dah siap sambung. Okey, saya dah sambungkan LED strip ni dekat saya punya telefon ni, Realme 8 Pro. So macam ni lah dia punya antara muka. Nampak? Saya tutup. Buka. Lepas tu saya adjust brightness. Tutup brightness. Buka sikit. Saya buka sikit dan tunjuk kepada anda. Nampak? Bila saya buat lampu putih biasa sebab saya punya jenis ni saya ambil yang daylight warm. Daylight lah. Dia antara tengah. Antara warm dengan cool, dia tengah-tengah. Daylight punya white. So bila saya nak buat cool white, nampak dia punya yang menyala ni adalah LED yang RGB untuk hasilkan lampu warna putih. Sebaliknya, bila saya nak buat yang lampu putih sebenar, tengok yang chip yang sebelah dia akan menyala. Nampak? Dia punya lampu dia lebih semula jadi. Itulah bezanya RGBW strip dengan RGB yang biasa. Okey, ada macam-macam function lah yang anda boleh gunakan pada app Magic Home Pro ni. Yang pertama, macam biasa, lampu berkelip-kelip lah. Sebab tu lah nak ambil RGB strip kan. Inilah function candle. Kita boleh set dia punya frekuensi. Lepas tu brightness dia. Speed dia. Dia macam breathing light sikit. Tu. Okay. Itu yang candle. Yang lain macam color fade. Ada color fade? Tak ada. Strobe. Nampak strobe. Okay. Lepas tu ada fungsi mic tau. Mikrofon ni dia akan menyala bila dia detect anda punya suara yang melalui telefon lah. Kita ambil warna merah. Test. Confirm. Test. Ni bukan merah. Confirm. Sensitivity. Oh, dia akan cycle antara warna ni lah. 1, 2. Okay, kita increase sensitivity. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kalau pencuri masuk kan cakap, kau nak curi apa? Dia keluar kat situ. Baru dia cuak kan. Okay, lepas tu music. Music ni dia macam ni lah, macam visualizer dekat anda punya MP3 player, tapi dia gunakan lampu lah. Okay lah. Lepas tu ada function cinema. Function cinema ni kan dia berguna bila anda pasang LED strip ni dekat belakang TV. Sebab apa? Bila anda startkan function cinema ni, dia arahkan anda untuk framekan telefon ni dekat anda punya TV. Lepas tu dia akan gunakan kamera dekat telefon ni untuk detect warna apa yang terpapar dekat TV. So contohnya saya paparkan dekat warna biru lah, dekat power supply dia kan.
Warna biru ni. Nampak dia tukar warna. Biru. Dekat meja warna putih. Nampak tukar warna putih. Dekat kulit. Warna coklat. Nampak apa lagi? Warna. Background hijau kan? Background hijau. Saya cincau warna kuning. So macam tu lah dia punya function dia. Baiklah, saya dah tunjukkan kepada anda macam-macam fungsi yang anda boleh gunakan dalam app Magic Home Wi-Fi. Sekarang, saya nak tunjukkan kepada anda cara untuk gunakan Google Home bersama-sama dengan LED strip ni. Macam mana caranya? Kita sambungkan app Magic Home Wi-Fi tadi masuk kepada Google Home. Macam mana? Macam ni. Kita pasang app Google Home, kita buka. Okey. Dekat halaman muka Google Home ni, kita cari butang tambah dekat bahagian kiri. Dan kita set up a device. Lepas tu kita ambil pilihan Works with Google sebab ini komponen pihak ketiga, jadi kita kena ambil Works with Google. Kalau new device tu, contohnya anda beli barangan Google lah, seperti Google Speaker, Google Nest tu, itu anda boleh guna pilihan new device. Kalau yang pihak ketiga, gunakan Works with Google. So dia akan keluar senarai semua aplikasi pihak ketiga yang menyokong Google Home. Dekat situ anda boleh buat carian lah sebab banyak sangat. Kena gunakan fungsi carian. Tulis Magic Home Wi-Fi. Magic Home Wi-Fi. Dia ada 3 tau. Ada 3. Ni 4. 3. Dia 3 Magic Home. Yang pertama Magic Home Lite, Magic Home Lite for EU, Magic Home Wi-Fi. Pilih yang pilihan Magic Home Wi-Fi. Lepas tu dia akan arahkan anda untuk log masuk account Magic Home Wi-Fi yang anda telah create tadi. Masukkan. Dah. Okay, dia akan linkkan kita punya Magic account kepada Google Home. Dah link dah. Dah link. Linked to you. Linked to you. One device not in a home. Nampak? Kat sini tulis controller D7CE1E. Yang tu yang kita bagi nickname lah dekat app Magic Home tadi. Kita buka dan kita boleh kawal kat sini. Nampak? Tutup. Buka. Dekat app Google Home ni dia punya kawalan dia limited lah. Tak ada macam-macam function macam microphone, cinema, candle, tak ada. Ini fungsi-fungsi basic saja. Kemudian anda boleh tukar colour lah daripada Google Home tu. Nak warna biru boleh. Cumanya white dekat sini dia tak ada tau. Kalau nak white, anda kena cari lampu yang white yang dekat app ni yang menyalakan LED chip yang warna putih ni. So anda kena carilah. Lain LED, lain dia punya warna RGB dia. Kalau saya punya LED ni, yang tengah ni. Nampak? Satu lagi trik yang saya nak tunjuk kepada anda. Arahan suara. Google Home ni memang terkenal dengan arahan suara. So, saya akan cuba bagi arahan suara. Sebelum tu, saya kena bagilah nama panggilan kepada controller ni. Sebab takkan saya nak turn on controller D7CE1E. Banyak sangat nama. Jadi, saya bagi nickname. Nama yang senang disebut lah. Contoh yang senang sebut, komputer. Okay, bagi nama komputer. Senang nak sebut. Komputer 01. Sebab mungkin kita akan pasang komputer 02, komputer 03. Okay, save. Okay. Add to home. Home 1. Added to home 1. Itu kalau kita nak masukkan dalam kita punya rumah lah. Okay, Google. Hello there. How can I be of service? Boleh. Turn off computer 01. Sure. Turning computer 01 off. Turn on computer 01. Alright. Turning on computer 01. Okay. Turn on, turn off dah. Tukar warna. Change computer 01 color to red. Alright, changing computer 01 to red. Change computer 01 color to white. Okay, changing computer 01 to white. Okay, kalau anda perasan dia punya white dia gunakan LED RGB. So solution dia, change computer 01 color to warm white. Okay,
Sebab saya punya LED strip ni daylight white. So dia akan ni lah, warna dia jadi macam ni lah. Kalau anda beli warm white, anda kena cakap tukar warna ke warm white, barulah Google tu akan gunakan, bukan Google, controller ni dia akan gunakan LED warm white untuk hasilkan lampu. Okay, saya dah set up semua ni. Dah ajar macam mana nak turn on guna suara, turn off guna suara, tukar warna guna suara. Sekarang nak turn on bila sampai waktu. Contohnya saya pergi kerja pagi, saya balik petang pukul 7 malam, saya nak dia turn on waktu 7 malam ni. Macam mana? Itu kita gunakan rutin. Kalau dekat app Google Home ni dia ada satu function nama dia rutin tau. Letak sini rutin. Rutin this device. Okay, tambah rutin. Yang senarai tadi rutin yang predetermined. Yang ni anda boleh letak rutin anda sendiri. Add starter, dia punya pencetus dia apa? Macam saya selalu gunakan sunrise dengan sunset. Sebab kalau anda set 7 malam, mungkin 7 petang tu matahari belum terbenam. So saya gunakan matahari naik dengan matahari terbenam sebagai dia punya pencetus dia. Ambil sunrise dengan sunset. Sunset location Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur. Set location Kuala Lumpur. When the sunset, at sunset lah, Google dia akan kira lah bila dia matahari terbenam. Repeats every day, hari-hari jadi, tak kira hari Sabtu Ahad. Apa yang nak dibuat, here tak payah, no device, no, repeat every day. Dan when I say hey Google, add action, kita nak nyalakan lampu bila sunset. Adjust home device, adjust light plug and more. Computer 01, turn on. Done. Alright, voice starter. When I say dah malam. Sudah malam. Tapi anda takkan guna pun sebab dia akan automatic trigger bila sunset. Okay, save. Okay, sudah malam. So, kejap lagi pukul 7 malam, lampu ni akan menyala lah. Kalau saya turn off dia sekarang. Kalau dah sedia nyala, bila sunset nanti, dia menyala macam biasa. Baiklah, saya dah kongsi macam-macam perkara tentang LED strip kepada anda. Dan yang terakhir saya nak kongsikan ialah macam mana nak gunakan LED strip ni. Sebab yang saya tengok kat video YouTube, dekat orang kat Instagram, orang share, banyak dia tak efisien lah penggunaannya. Kenapa kan? Saya cakap macam tu sebab LED strip ni dia sesuai untuk digunakan untuk pencahayaan tak langsung, indirect. Macam mana indirect tu? Bila anda sorokkan LED strip ni dekat bawah meja, belakang TV, dia akan pantulkan cahaya dekat dinding. Macam LED belakang saya ni. Sebab kalau anda gunakan LED strip ni dah tampal macam lampu biasa, anda akan nampak bintik-bintik macam ni lah. Kan tak cantik tu. So solution dia, anda boleh dapatkan diffuser ataupun dia punya casing. Casing tu dia akan masukkan dekat dalam LED strip ni, akan masuk dalam casing tu dan dia akan sebarkan cahaya sama rata. Jadi dekat anda punya dinding tampalan tu, kalau anda tak nak gunakan LED strip ni sebagai indirect lighting, dia akan nampak macam lampu Kalimantan yang biasa lah. Lebih cantik macam tu. Lagi satu, kalau anda tak nak belanjakan wang yang banyak untuk diffuser dan anda juga tak nak lampu ni nampak bintik-bintik macam ni, anda juga boleh dapatkan LED strip ni jenis yang waterproof. Sebab yang jenis waterproof tu dia ada satu lapisan plastik dekat atas LED strip ni, dia akan bantu serakkan cahaya. Berbanding dengan ni lah, ni nampak sangat uduhnya. Sebab saya akan gunakan ni dalam indoor, so saya beli yang jenis bukan waterproof. Baiklah, sampai di sini sajalah video pasal LED strip saya untuk kali ini. Macam biasa, kalau anda ada apa-apa pertanyaan, anda boleh turunkan dalam ruangan komen. Ataupun anda ada apa-apa cadangan yang ingin dilontarkan, boleh juga turunkan dalam ruangan komen. Dekat mana nak beli benda-benda ni, saya akan masukkan dalam ruangan description video ni. Tak kisah apa anda beli mana-mana, asalkan beli ikut spesifikasi yang betul. Macam biasa, kalau anda rasakan video ni bermanfaat, kongsi dengan kawan-kawan anda. Lepas tu, jangan lupa untuk subscribe kami juga dekat YouTube. Selain kat YouTube, kami juga ada di Instagram, Facebook dan dekat Twitter. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.